Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Yang dihormati Sahibul Fadilah Tuan Imam, yang dihormati Tuan Nazir, ahli-ahli jawatankuasa masjid, yang dihormati tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita sampai pada ayat yang ke-57 daripada surah Al-Kahf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sifat ayat Al-Quranul Karim, kadang-kadangnya Allah Ta'ala berfirman, satu ayat adalah penceritaan ataupun pengajaran hanya untuk ayat itu. Dan satu lagi bahagian yang sering berlaku di dalam Al-Quranul Karim ialah satu demi satu ayat adalah berkesinambungan. Ingat lagi tuan-tuan perempuan, pada pertemuan terlalu saya telah pun menyatakan hal ini, khasnya tentang bab ayat berkenaan dengan akhirat, di mana ayat saling berkesinambungan, menguatkan antara satu sama lain. Bila mana kita tiba ayat yang ke-57, masih lagi turut berkesinambungan daripada hal akhirat, daripada hal kenapa manusia berpaling tadah daripada jalan keimanan menuju kepada kekufuran, kerana mereka ini telah mengikuti syaitan, iblis, serta juga mengikuti kehendak hawa nafsu. Mereka ini terus terbabas dalam kehidupan akhirat, dan sebelum itu pun di dunia pun sudah ada keadaan mereka yang sudah pun diazab Allah secara tak langsung. Azab secara tak langsung ini dua maksud. Satu, macam mana kita bincang kuliah telah lalu, ada azab dalam bentuk bencana, adanya bala. Tetapi bala ini taklah sampai peringkat Allah Ta'ala hancurkan dunia. Dan paling kurang bala ini tiba pada orang kufur, ahli maksiat, ialah datangnya kematian. Bab yang lain ialah sebahagian daripada azab kemukaan Allah ini telah pun berlaku di dunia, ialah dalam bentuk diberinya hadiah gangguan hati yang sejahtera, diberinya gangguan ketenteraman, ditariknya ketenangan hidup,
Di manakah tempat kita tenang? Iaitu hati. Bila hati tak tenang, kerja pun jadi tak tenang. Fikiran pun jadi serabut. Kerana hati itu tidak dapat keselesaan yang sebenar, ketenangan yang sebenar. Dari ada ayat 57 Allah Ta'ala nyatakan orang yang menzalimi kami, yakni menzalimi ayat Al-Quran pun dianggap zalim pada Allah. Tuhan nak bagi hadiah. Maksud hadiah ni ialah bukan dia mati terbakar, bukan dia mati gempa bumi, tetapi keadaan hatinya sedang diberi hadiah khas. Maksud ayat ini, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Inilah sebesar-besar zalim. Kenapa disebut melupakan apa yang dilakukan oleh kedua tangannya? Ialah perilaku musyrikin Mekah yang menentang ayat Allah. Mereka bukan sekadar bercakap, menghina Nabi, bahkan menggunakan tangan untuk menolak Nabi, mencederakan pengikut Nabi dan sebagainya, walaupun tangan yang sama ada buat kerja baik. Sila rujuk dalam surah At-Taubah. Apakah kerja baik musyrikin Mekah? Kita hendaklah memahami ayat Quran memang diturun untuk watak jahat awal. Diturunkan khas awalnya untuk musyrikin, untuk munafik. Tak terhenti di situ. Watak-watak ni akan berada lagi di sepanjang zaman. Pentafsiran yang sempit, dia kata ayat ni untuk dia orang. Zaman sekarang semua dah baik. Tak. Apakah yang dilakukan oleh musyrikin Mekah dalam kerja tangan yang baik? Aja'altum siqayatal haj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Tuhan tanya kepada manusia, apakah pekerjaan mereka itu yang bagi minum jemaah haji? Siqayatul haj, membekal air bagi makan minum yang elok. Sebab orang datang pada pelbagai tempat. Bukan masuk bagi air je, tempat tinggal pun masuk dan siqayah. Asal tuan-tuan, pengalaman kita pergi Mekah. Sehingga ke hari ini pun, lalu truk bawa makanan, lalu truk bawa air. Walaupun air banyak, dalam masjid ada setiap tiang, dia bagi lagi air sabil tepi-tepi jalan. Ini adalah tradisi daripada musyrikin, tetapi telah dialih cara Islam. Bila mana Islam memerintah pun dasar ini, keadaan ini masih lagi diteruskan. Khasnya pada zaman pemerintahan Harun al-Rashid yang berpusat di Baghdad. Dia ambil berat hal kebajikan yang berlaku di Mekah. Dia kata benda-benda lama, benda baik kena terus. Bahkan makin berkembang pada zaman Harun al-Rashid. Sehingga kan disebut dalam riwayat sejarah adanya terusan air. Bekal tambah lagi. Di samping air telaga Zamzam tak akan kering. Tambah lagi air untuk memastikan kebajikan jamaah haji. Kadang tuan-tuan kita nak pergi ke Madinah tu akan dibawa. Tapi jarang sekarang ini kan tempat tu kurang nampak jelas. Dibawa ke empangan yang dibina pada zaman Harun al-Rashid. Nama empangan itu adalah empangan Zubaidiyah. Sempena dengan nama isteri Khalifah Harun al-Rashid. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala tanya, apakah sama? Perbuatan memberi minum, memberi kebaikan ini yang dilakukan oleh musyrikin Mekah dan juga termasuk memakmurkan Masjidil Haram. Dia suka orang masuk Masjidil Haram. Tetapi dengan cara jahiliah dan kekufuran, sama tak dengan orang yang beriman tapi tak mampu buat perkara tu. Orang yang beriman tapi tak ada duit. Orang beriman tapi tak mentadbir Mekah. Tak buat kebaikan pada manusia. Dia tak mampu buat setara itu. Tapi dia ada iman. Yang ada imanlah lebih besar di sisi Allah. Allah Ta'ala kata di sini, orang yang paling zalim ialah yang mendustakan Al-Quran. Walaupun dia baik dengan manusia. Baik itu saya sebut awal kuliah.
hal ini akan berpanjangan melibatkan siapa jua sepanjang zaman. Jangan tuan-tuan saya nampak Abu Jahal laknat, Abu Lahab dilaknat. Kita tak apa, kita pun akan termasuk bila mana kita merendah-rendahkan ayat Al-Quranul Karim. Kita rasa tak ada apa nilai pun Quran ni. Rasa besar Quran ni bulan Ramadan. Daripada tu tak ada. Maka kita telah menzalimi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bertaraf orang yang paling zalim. Kalau orang tu berzina, orang tu rompak samun, zalim. Tetapi dia kadar dengan manusia. Dan ada bab Allah boleh ampun lagi. Dengan syarat taubat yang bersungguh-sungguh. Tetapi kalau lawan Allah, mana tempat dia nak pergi? Bila mana Allah Ta'ala kata ada peringkat syirik. Sepanjang hidup lawan Allah, menduakan Allah, hina Al-Quran. Dia main-main dengan kuasa yang paling suci. Kuasa yang tak patut ditentang. Maka dialah orang yang paling zalim. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Kenapa saya sebut hadiah? Hadiah dengan maksud dia rasa lega, tak ada apa bala pun. Dia rasa makin seronok buat jahat. Nah, kita tengok YouTuber yang hina Islam ni, dia bukan satu bab. Alhamdulillah Tuan Haji kita, tuan-tuan, kita terlibat dalam YouTube. Kita muat turun dalam Facebook, insya-Allah pengisian kita ke arah agama. Kalau bukan sekali, banyak kali. Macam tuan-tuan lah. Hadir kuliah saya tak tahu apa ni, terima kasih banyak. Bukan sekali, berulang kali kita cuba buat kebaikan ni. Kalau kita berulang kali, ada juga orang berulang kali dalam maksiat. Buat satu tak sedap, kerana banyak kali baru sedap. Buat maksiat lazat. Buat maksiat suatu yang disukai oleh nafsu, berulang kali. Demikianlah orang yang tentang Allah pun berulang kali, kerana dia rasa selesa hatinya awalnya. Allah Ta'ala bagi dia selesa, kemudian dia akan datang masalah tak tenang, masalah keserabutan jiwa, akhirnya sampai dia buat perkara yang akan memusnahkan diri sendiri. Kalau kita kaji orang menentang agama ni, dia ada something. Rupanya malam-malam dia berpeleseran di luar minum arak. Kan dia pernah melanggar pelacur. Hidup dia macam tu. Jadi nak tarik perhatian dengan cara hina Islam. Dia anggap dengan hina Islam, kacau orang Islam ni satu benda yang orang puji. Dan memang ada orang puji kelompok yang sama. Dalam pada itu hidupnya terus dalam keadaan tidak tenang. Akhirnya mati dalam keadaan bertimbun-timbun dosa terhadap Tuhan. Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Iaitu Allah Ta'ala bagi hadiah, buatlah, terus buat. Dan terus aktif. Dan sampai bila-bila pun ada semangat yang sama, kami hadiahkan kerana dipilih jalan tu. Maksud saya ialah, sampai hati ni tak ada rasa kesian dah pada Islam. Tak ada kesian pada orang yang dizalimi. Rupanya inilah pemberian daripada Allah agar dosa mereka terus ditambah kerana perbuatan mereka sendiri. Menghalang mereka daripada memahaminya. Dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak. Di sini di kalangan ahli tafsir berbeza pandangan. Yang tadi saya sebut hati Tuhan balut agar tak dapat dah terima hidayah. Kerana dia pilih jalan tu, akhirnya dia takkan selamat dah. Faham tuan-tuan? Maksudnya, bukan Tuhan zalim. Dia negeri buat benda jahat, terimalah nasib yang jahat. Nasib yang buruk yang telah ditentukan Tuhan. Yang pertama, masuk balut ataupun letak penyumbat ni kiasan. Mana dihalang daripada mendengar dengan baik kerana dia pilih jalan tu. Sama sekali Allah Ta'ala tidak akan berlaku zalim. Dia pilih jalan tu, dia terima. Ibarat kalau tingkah laku manusia lah. Bawa kereta laju 160, tercabut tayar, kemudian aksiden. Siapa yang bawa kereta tu? Bukan anak dia. Kan? Tapi dengan perbuatannya dia kena. Kerana dia bawa dalam keadaan macam tu, ada berulang kali, akhirnya terima musibah. Seterusnya kata ahli tafsir yang kedua, ialah betul-betul ada penyumbat, tapi kita tak nampak. Bukan masuk penyumbat ni dia tak dengar orang cakap, khutbah pun tak dengar, kuliah pun tak dengar, rupanya ada kapas.
Cuma kita tak nampak kapas tu. Ada ulama kata betul ada kapas, kapas maknawi ghaib. Satu lagi ialah bukan kapas. Maksudnya dihalang oleh kuasa Allah. Berlaku dua halangan dalam konteks ayat ini. Iaitu hati dihalang menerima hidayah. Hati dah tak dapat fikir dah. Cerita macam mana pun tak makan sama. Satu lagi ialah di telinga pun. Orang terang berulang kali pun dia tetap dengan perangai kekufuran yang sama. Dalam ayat dan surah yang lain, ayat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan juga mata mereka ditutup. Lalu kita dapat faham ada dua pandangan lah. Satu, tutup, hidden terus. Lindung terus dengan sesuatu tutupan mata. Cuma kita tak nampak. Satu lagi ahli tafsir kata, yang menghalang mata melihat dengan baik. Apa yang berlaku pada mereka? Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, yakni dengan usaha bersungguh-sungguh sekalipun, kerana mereka sudah tak sudi sebelum itu dengan mendengarnya, melihat, memikir dengan hati, maka dengan keadaan yang demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayah petunjuk buat selama-lamanya. Oleh itu, manusia ini ada dua situasi. Yang pertama ialah dia memang menentang. Tak mau tengok Islam elok-elok, tak mau baca elok-elok, tak mau fikir elok-elok. Okey, ni first step. Kemudian dia balik, dia tak kacau ada umat Islam, tapi dia kata aku tak mau beriman. Satu situasi. Barangkali di kemudian hari boleh lagi diselamatkan. Kerana apa? Dia tak bersungguh-sungguh berlawan. Maksud ayat ni, kalau bersungguh-sungguh berlawan, dengar berulang kali dah, akhirnya Tuhan pun letaklah benda ni. Situasi yang kedua, dia balik, dia ulang balik lawan. Bukan balik duduk diam. Sudahlah tak beriman, kacau, hina, sampai ada orang terkorban kerana perancangan buruk dia. Apa yang berlaku di Syria dan Turki mengikut setengah teori. Gempa bumi hingga mencapai 7.8 skala Richter ini dianggap sebagai gempa bumi di tengah bumi yang terburuk dalam sejarah 100 tahun. Sebab itu tuan-tuan lebih arif, ada juga berlaku di India, berlaku juga di Amerika pun pernah berlaku, Jepun, kan Indonesia. Yang terkini adalah 7.8 ni gegaran yang sangat dahsyat. Maka adalah teori menyatakan tiba-tiba Turki yang dah lama tak ada sejarah ini tiba-tiba bergegar kembali. Maka adalah teori, sebagaimana teori dalam buku Art of Deception, seni penipuan yang dilakukan oleh blok barat yang tak lunak pada Islam. Mereka lah yang mengadakan perancangan rencana untuk memusnahkan umat Islam. Bila berlaku macam ni, nak bangun ekonomi, kan masjid roboh, orang akan kata, kalau Tuhan ada, kenapa jadi macam ni? Dia akan timbul. Umat Islam mengaku umat terbaik, umat Islam ni umat paling betul. Tapi kenapa negara mereka berlaku macam ni? Maka ini semua datang daripada perancangan, daripada pihak tertentu, ikut setengah teori. Kerana mereka memiliki teknologi yang hebat. Ini tuan-tuan, banyak berlegar dalam TikTok, Facebook, YouTube. Macam mana pandangan kita? Pandangan kita selaku orang yang ada ilmu dan amal soleh, ia boleh dijadikan iktibar. Walaupun memang ada orang barat tak suka Islam, Islam juga menuntut pembuktian yang jelas. Hendaklah adil kepada pihak, walaupun pihak itu musuh Islam. I'dilu wa aqrabu littaqwa, dalam surah Al-Ma'idah. Berlaku adillah kerana lebih dekat dengan taqwa. Dan surah Al-Ma'idah juga surah yang sama menyatakan, jangan sampai kita benci pada satu kaum sampai kita tak berlaku adil, kita tak bertindak mengikut kewarasan keimanan. Kita hukum orang kafir semua tak betul. Dan memang ada agenda Dajjal tu ada, tapi hendaklah ada bukti yang jelas. Itu sekadar teori, sebab dalam dunia TikTok, dunia YouTube ini, semua orang nak approach, semua orang nak tunjukkan sesuatu yang akhirnya orang puji, orang like, orang nak benda ni. Bila cerita benda lain je, seronok. Kerana orang akan tolong sebar lagi, orang akan bagi sokongan, dan akhirnya akan berbentuk duniawi. Kan siapa dapat publicity lebih dalam TikTok dan seumpamanya dengan niat yang tak baik ni,
dapat duit. Kan income daripada orang lain tu. Melainkan kita ni insya-Allah niat yang baik. Itu dia panggil sampingannya hadiah daripada Allah. Bukan matlamat. Jadi cerita-cerita ni bila disensasikan ada pengaruh. Oleh itu tuan-tuan boleh sekadar kita tengok, kita ungkapkan, tapi nak kata betul-betul begitu, tidak boleh dijadikan pegangan. Lainlah kata satu dunia dah ada bukti, itu lain cerita. Lainlah lagi kalau ada Quran hadis sabit betul-betul sebut di Syria Turki akan berlaku akibat teknologi barat, Nabi ada sebut, kita tak boleh tolak, dan memang itu akan dijadikan keyakinan ataupun prinsip. Apakah prinsip bila berlaku malapetaka? Iaitu ada diteranglah hadis. Bila mana maksiat bermaharajalela, kekufuran sudah diiyakan, dibiarkan, maka semua ini akan menghalalkan bala daripada Allah. Satu bab lagi, ialah bala ni bukan saja Tuhan turun. Yang pertama ialah kerana maksiat bermaharajalela. Yang kedua ialah macam bab tadilah, kalau ada bukti sabit, Allah Ta'ala mengizinkan perancangan kejahatan daripada pihak musuh Islam. Berarti berlakunya perang, Islam kalah. Bukan kerana orang tak semayang. Kerana Tuhan redhakan untuk hikmah. Sabit dalam surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan adanya perancangan ataupun kejahatan manusia. Sabit dengan ayat inilah, bila mana mereka merancang sesuai dengan maksiat dah banyak, maka Allah Ta'ala izinkan malapetaka itu berlaku umumnya. Tapi kita nak tuduh betul-betul ni kerja Amerika, ni kerja NATO, ni kerja China, ni kerja sekian-sekian, tak boleh disabit secara langsung, melainkan ada pembuktian yang jelas dan banyak pembuktian itu. Kembali balik pada ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan, sesiapa yang berpaling dan mengisytiharkan permusuhan yang nyata, yakni berulang kali, maka Tuhan hadiahkan pada mereka, mereka tak akan dapat petunjuk buat selama-lamanya, hadiah dalam bentuk yang akan terus memusnahkan mereka kelak. Dalam ayat-ayat yang lain, tuan-tuan perempuan, ada juga hadiah lain. Apa dia? Tuhan bagi karat hati. Tuhan bagi hati sakit. Hadiah rupanya. Hadiah dalam bentuk yang akan terus menambah kekufuran mereka di atas jalan yang mereka pilih. Ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidukum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lakum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Ayat ini pun masih berkesinambungan. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Inilah style ayat Quranul Karim. Tadi cerita marah, cerita balasan hadiah yang buruk. Tiba-tiba Tuhan sulam, aku juga baik. Aku juga sediakan gedung rahmat kebaikan yang luas. Inilah agama. Dalam keadaan dia marah, dia tegah, dia sediakan pilihan juga yang baik kalau nak. Satu je benda yang takkan dapat, satu je makhluk yang takkan dapat rahmat, kebaikan yang luas ini, itulah iblis dan syaitan. Takkan dapat. Boleh tak tuan-tuan, perempuan dan saya kita kata, bercanggah ayat ni. Tuhan baik tapi tak mau terima. Apa masalahnya? Iblis banyak jasa. Dia tok guru. Dia kuat ibadat. Ampunlah. Kan Tuhan dah janji keampunannya luas. Kerana syarat keampunan ialah minta ampun. Iblis walaupun ada ilmu beramal soleh satu ketika dahulu, dia tak pernah minta ampun. Maka kata alim ulama, kalau nak iblis lepas angkuh minta ampun, nasaya juga diampun. Dan keampunan Allah adalah sangat besar kepada iblis, kerana iblis tak menentang. Dia cuma tak mau sujud je. Menentang dalam bentuk itulah. Dia tak menentang. Engkau bukan Tuhan. Aku tak mahu redha terhadap risalah Islam. Nanti aku tahu Quran akan terbit. Muhammad akan terbit. Apa dia kata tak betul. Yang betul dia tak sambung ayat-ayat tu. Kerana satu hal tak mau akur saja.
dan dia tak minta maaf, dan dia berdialog banyak pada Allah nak defend, nak mempertahankan dirinya, maka dia sudah terkeluar daripada rahmat Allah dan dia tak minta ampun sama sekali, dan memang tak akan berlaku minta ampun walaupun pada hari ini. Oleh itu, siapa yang dosa besar walaupun perangai macam iblis, minta ampun, masih lagi ada peluang yang cerah. Di dalam hadis ada disebut al-qamaqal, mafhumnya, kalaulah manusia ini langsung tak buat dosa, manusia suci bersih tak buat dosa, kalahkan malaikat, kalahkan iblis dan syaitan yang kental ibadat, nascaya Allah Ta'ala akan lenyapkan manusia ini, akan dicipta pula manusia yang buat dosa. Pelik dah hadis ni tuan-tuan. Bukan maksud buat dosa tu satu keperluan manusia. Buat dosa ni rupanya boleh. Sebab itu saya selalu ulang, dalam memahami agama adalah kita ambil semua teks agama. Hadis ni nak gambarkan bahawa sifat manusia ni terdah pada dosa. Dan hadis yang selalu kita sebut, sebaik-baik pendosa ialah yang kembali pada Allah. Kembali itu maksud istighfar, minta ampun. Seterusnya kata alim ulama, fungsi hadis itu ialah berkenaan dengan nama Allah yang pengampun, lagi maha pengasihani, maha pemurah. Kalaulah manusia tak buat dosa, macam mana dosa itu nak diampun? Bagaimana dengan nama Allah itu Al-Ghaffar? Di dalam Al-Quran Karim ada ayat, wa inni laghaffarun liman tab, sesungguhnya aku maha mengampun bagi siapa yang kembali kepadaku. Kalau manusia tak buat dosa, maka fungsi ayat itu, ayat dan nama Allah itu tidak akan berlaku. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, termasuklah saya adalah pendosa. Mana benda kita tak buat, terdedah pada dosa. Dosa panca indera, tersalah sesuatu. Yang tak dosa ni adalah para rasul sahaja. Itu saya tuan-tuan, walaupun tuan-tuan tak buat dosa dengan sengajanya, mungkin kita dah bersihkan diri, anda rasa kita ni sentiasa buat dosa, itulah sebaik-baik manusia. Ada satu hadis cerita tentang orang yang lebih banyak dosa pada kita lah. Bukan maksud saya dah tak ada dosa, kita tak ada dosa. Tapi dinyata jelas dalam hadis, dia ni di kalangan Bani Israel buat semua dosa. Sampai dah tak enteng dah benda baik, minat benda dosa. Nabi kata semua benda dosa dia buat. Dosa kecil dan sudah tentu dosa besar, semua dia buat. Sampailah pantu peringkat, dia ni dengan angkuhnya, banyak duit, tak hirau pada orang. Datanglah sepupunya. Dan hadis ni juga sabit dengan peristiwa 3 orang yang terpangkap dalam gua, yang mereka cerita balik amalan masing-masing. Ada setengah ulama hadis kata yang dalam gua tu, dan cerita 3 orang yang pertama berbakti pada ibu bapa, yang seorang lagi dia simpan duit untuk pekerjanya datang dia bagi balik sekali dengan ladang-ladang kerana dia dah belanja duit daripada simpanan pekerjanya. Dia rasa bersalah kalau bagi duit dah tak simpan semua. Bahkan duit yang disimpan tu dia buat pelaburan lah. Dia dah invest dah, buat modal. Jadi senang cerita dia bagi semua. Lalu dia minta pada Allah, hasil kebaikan aku ni tolonglah kami dalam gua. Manakala yang ketiga ni cerita persis pada laki ni. Ada ulama kata orang yang sama, ada ulama kata tak, cerita sama tapi lain orang. Kembali balik pada hadis sahih itu, kebanyakan ulama kata kisah sama tapi orang lain. Kerana Nabi kata dia ni banyak dosa semua. Yang tadi tu kira baik sebab dia masuk dalam gua dengan orang soleh. Yang ni, yang Nabi cerita ni langsung tak buat benda baik. Kerana tak datang masjid, tak semayang. Zaman itu pun semayang dah ada, tapi tak sesempurna semayang zaman Nabi Muhammad. Akhirnya datang sepupunya, seorang wanita, perlukan duit, perlu sangat, tak ada orang lain boleh ditemui melainkan sepupunya juga. Lalu dia ni yang bernama Al-Kiflu. Al-Kiflu Nabi sebut namanya, bukan riwayat lain. Al-Kiflu ni kata, boleh saya bagi duit, bahkan saya akan bantu apa yang patut, tapi dengan syarat malam ni kena datang, penuhi kehendak aku. Perempuan ni perempuan baik.
Hadis sebut dia baik, tak pernah pun buat kau terkutuk. Tapi kerana terdesak, malam tu pun datang. Dalam hadis Nabi kata bila dah dekat nak berlaku perzinaan itu, wanita ni gementar. Takut sangat. Dia terpaksa datang kerana terdesak. Bila datang, Al-Kiflu tengoklah perempuan ni sudi, dia pun seronok. Oh, rupanya nak juga ni. Tengok-tengok gementar. Maka dia pun tanya, kenapa ni? Kan kau pun sudi. Lalu jawab wanita ni, aku tak pernah pun terfikir nak buat benda ni. Dari ini aku akan terjebak. Aku takut pada Allah. Dengan patah-patah perkataan inilah Al-Kiflu terserentak. Dia terdiam. Lama dah dia tak dengar ungkapan ini. Dan dia mula terserentak kerana gamak dia ajak seorang yang tak pernah terlibat dengan dosa untuk buat dosa. Tuan-tuan, Al-Kiflu dahsyat kejahatannya buat pelbagai dosa, tetapi tak ada rekod dalam hadis dia menentang ajaran Nabi Musa. Kalau dia menentang bersungguh-sungguh, dia akan dapat hadiah yang kita bincang ayat 57 tadi. Tak ada dah ruang selamat untuknya buat selama-lamanya. Dia hanya maksiat peribadi. Akhirnya apa dia sebut? Ambillah duit ni, kau baliklah. Balik. Ambil, tak payah bayar, balik. Al-Kiflu hentikan kerja jahat dan dia mula buat benda baik yang dia tak pernah buat. Buat baik pada manusia lain. Nah, ambil duit, pergi. Kata Nabi SAW, malam itu Al-Kiflu mati. Dan dia telah diampun segala dosanya oleh Allah. Tuan-tuan, saya dengan Al-Kiflu, mana lebih jahat? Kalau kita jahat, tak datang mayang, tak datang sampai dengar kuliah, maknanya bukan kita rasa kita lebih. Kita hendaklah tawaduk juga. Al-Kiflu direkodkan dalam lidah Nabi, ucapan Nabi, hadis Nabi, manusia paling jahat ketika tu kerana buat macam-macam dosa. Dosa peribadi. Malam tu Allah telah ampunnya ketika dia mati. Dan Nabi kata di pintu rumahnya telah tertulis, telah diampun segala dosa lil kifli. Namanya Kiflu, tapi kerana baris lam masuk dalam kaedah bahasa Arab, lil kifli. Contoh kita itikaf dalam masjid sekarang, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi fi hadzal masjid lillahi ta'ala, lillahi, kerana masuk baris lam. Kita tak boleh sebut lillaha, lillahu. Macam itulah nama dia Al-Kiflu. Tapi bila masuk li bermakna untuk, dengan tujuan. Telah diampun lil kifli, ampun segala dosanya, ditulis di pintu rumahnya. Wallah ta'ala alam, Nabi tak terang siapa yang tulis. Sudah tentu itu ketentuan Allah, barangkali malaikat ataupun diprogramkan wali tertentu, Nabi tertentu pergi tulis zaman itu untuk pengumuman buat masyarakat yang memandang Kiflu ini ahli maksiat, rupanya dia dah mati dan tertulis. Siapa tulis ini? Satu khabar gembira, penyataan umum, dia adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan dan saya pun kita akan dapat keampunan Allah. Ketika kita cuba duduk dalam kuliah ilmu yang serba kekurangan ini, ada sejenis makhluk yang disebutlah hadis Al-Haitan, ikan-ikan kecil, berdoakan untuk saya dan kita semua diampun dosa kita bersama. Bukan sekadar duduk majlis ilmu. Semayang sunat pun serapang dua mata. Ampun dosa, tambah pahala. Nak berjalan tadi pun start kereta, berjalan kaki, naik motosikal untuk memakmurkan rumah Allah. Satu kaki, satu pahala, diampun satu dosa di sisi Allah. Lagi melimpah-limpah rahmatnya. Rahmat ini terbagi pada dua. Yang pertama ialah ampun dosa pun merupakan satu rahmat. Cuba bayang, kita dapat pelbagai nikmat hasil rahmat. Dapat apa benda kita nak tapi tak diampun dosa. Tak sejahtera hidup dunia akhirat. Baik itu rahmat lebih penting di samping kita nak rezeki, nak kesihatan, nak apa kita nak atas dunia. Paling penting tak dapat itu tak apa, janji dosa diampun. Satu rahmat yang istimewa. Selanjutnya rahmat bahagian yang kedua ialah benda yang kita hajati dalam dunia dapat. Kita hajat dapat. Itu juga adalah rahmat.
Bukan nanti minta doa. Bukan nanti hajat kita dengan isteri, keluarga, nak berjaya, nak rezeki murah. Sebenarnya, keadaan yang kita boleh hidup ni pun rahmat. Kan tadi tuan-tuan, tengah hari kita makan. Mana kita minta doa, ya Allah bagilah aku sepinggan nasi dengan ayam tanduri. Tak. Tapi nasi datang walaupun adalah doa umum sama tuan imam kita, doa minta rezeki. Tapi apakah setiap kali nak sarapan, ya Allah doalah pada aku, minta padamu hasil doa aku ni. Aku nak sarapan, makan bihun goreng. Kemudian tengah hari pula, ya Allah aku nak makan nasi sepinggan. Kalau boleh ya Allah nak makan nasi Arab. Lauk special sikit. Lauk ayam panggang. Kita tak doa terus tapi rezeki tu datang. Walaupun satu butir nasi masuk dalam mulut adalah rahmat daripada Allah. Sekarang ni bernafas pun rahmat. Tengah dia berkuliah ini, tuan-tuan perempuan, darah sedang mengalir ni. Sedang berlakunya rahmat. Cuba tak mengalir. Bersin, tak boleh bersin. Masuk wat. Kan sampai peringkat biru dah muka, kena masuk wat. Tak ada lah lagi. Maksud saya bersin yang biasa je. Rupanya rahmat di sisi Allah. Itu yang kita tahu. Ada lagi benda yang kita tak tahu. Ada satu kisah. Seorang raja yang zalim. Raja ni dia pantang siapa sanggah dia. Sanggah dia dianggap derhaka. Dalam kerajaannya, pemerintahannya ni cerita legenda. Ada seorang doktor menasihatnya, tuanku kena makan ubat ni. Tuanku kena makan ubat ni. Tapi tuanku tu nak makan makanan sedap, tinggal ubat yang pahit. Akhirnya sampai peringkat doktor ni yang sentiasa mendampingi penguasa tersebut. Tuanku, kami dah kena potong kaki tuanku. Kerana akibat tuanku tak makan. Mungkin diabetes lah zaman tu. Dah sampai peringkat kena potong. Dan doktor ni bersungguh-sungguh, tuanku kena potong dah, nanti melarat penyakit. Jadi dengan potong tuanku ni, raja ni marah. Hei, berani kau nak sentuh tubuh badanku yang mulia? Kau kena keluar pada istana. Doktor ni yang menghambakan diri, dia upah orang pergi kerat senyap-senyap. Akhirnya potong juga. Katakanlah raja ni sedang tidur. Lalu dipotonglah di bahagian kaki raja ni. Serah senyap, makin-makin jari dah terputus. Lalu dikerahkan, cari doktor ni. Kita kena bagi pengajaran secukup rasa, cukup-cukup. Lalu sebelum nak hukuman yang lanjutnya, tahan dulu dalam penjara. Raja nak seksa dia kerana berani upah orang kerat jari ataupun bahagian di bahagian kaki. Rupanya doktor ni sayang pada raja ni. Dia sampai bertindak macam tu. Raja ni sebelum meneruskan hukuman bagi doktor ni, dia pergi masuk dalam hutan. Dengan nak manahnya, tangkap binatang, hobi raja ni. Tiba-tiba dia terpisah dengan pasukan tentera, dia ditahan oleh sebuah, kita panggil macam orang hutan macam itulah. Sebuah kerajaan pula dalam hutan, tangkap raja ni. Rupanya orang hutan ni bukan lagi makan monyet, bukan lagi makan binatang dalam hutan, rupanya makan orang. Dia akan makan orang yang nampak elok tubuh badan. Nampak elok tubuh badan. Raja ni berkata ni makanan sedap ni, badan pun besar ni. Kan makan sedap di istana, mereka pun nak makan sedia kawah. Ni tak adalah hadis tuan-tuan. Tuan-tuan duk catat hadis Bukhari apa jangan. Mereka pun nak makan raja ni. Elok siap buang pakaian semua nak rebus ataupun nak panggang dan sebagainya. Ketua orang hutan kata cek dulu. Sebab dia ni orang asing. Apakah dia badan yang sedap, betul sedap, tengok-tengok kaki. Ada kesan luka, ada kesan kena cantas. Lalu nak atas nasihat bomo pula, kata tak boleh ada penyakit ni. Maka kita jangan makan benda ni. Bomo nasihat lagi, nanti berjangkit. Kita kena bebaskan, tahu buang dia di gaung. Mereka pun buang dia di gaung, jatuh, berguling-guling. Akhirnya dijumpai oleh tentera pihak istana. Mereka pun angkut, bawa balik dia. Bawa balik dia ke istana balik. Balik-balik tu tuanku terfikir, mujur aku selamat. Ini semua atas jasa hikmah
daripada doktor ni. Dia pun pergi masuk dalam penjara, kucuk kepala doktor ni. Terima kasih banyaklah kau lah yang menyelamatkan aku. Doktor ni terpinga-pinga, apa pasal pula? Memanglah saya sayang tuanku, tapi di mana saya pula menyelamat? Dia cerita balik apa yang berlaku. Oh, rupanya hikmah kerana dia potong kaki senyap tu. Lalu dia anugerahkan sebagai antara orang kanan pula di pihak istana. Doktor ni kata, saya lah yang patut terima kasih banyak pada tuanku. Tuanku di samping bagi saya jawatan baru. Tuanku jadikan saya orang kanan. Yang patut saya lebih terima kasih ialah tuanku lah yang menyelamatkan saya. Nampak tuan-tuan, saling berhikmah. Saling mencapai hikmah. Kata doktor ni, tahu tak selama ni saya lah yang travel dengan tuanku. Kalau tuanku tak tangkap saya masuk dalam penjara, kita sama-sama pergilah hutan, tuanku selamat, saya tak selamat. Kerana tuanku akan dipulangkan, saya pula kena rebus. Kerana saya mana dah potong kaki apa pun. Nampak tuan-tuan hikmah sampai peringkat tu. Ini cerita. Kalau semua manusia pun kita, oh rupanya ada hikmah yang tersembunyi. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu alimun hakim. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Demikian tuan-tuan, terpaksalah kita pendam perasaan. Banyak terus berdoa terhadap apa benda yang kita belum dapat. Kerana dinaskan dalam surah Al-Baqarah. Barangkali benda yang kamu suka tapi tak dapat, tapi ia baik untuk kamu. Dan barangkali benda suka kamu dapat, kamu nak juga, ia sesuatu yang buruk untuk kamu. Hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kita nak benda baik tapi tak baik untuk kita. Satu benda kita rasa baik, rupanya tak baik untuk kita. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji, tuan-tuan, teruslah berbaik sangka pada Allah. Orang beriman tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan kita. Sedikit lagi diterangkan ayat ini. Bahkan ditentukan bagi mereka. Sebelum itu, jika ia mahu menyiksa mereka di dunia disebabkan apa yang telah mereka usahakan, tentulah ia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tetapi ia tidak berbuat demikian, yakni satu rahmat. Orang di Turki, orang di Syria mengalami gempa bumi, satu pengajaran bagi mereka. Pengajaran ahli maksiat dan juga yang bukan maksiat pun. Inilah janji Tuhan. Bila diturunkan, tak mampu kita tolak. Dan surah Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah azab, takutlah fitnah, takutlah bala. Bila diturun, dia menempat. Akan kena semua sekali. Dalam surah Al-Anfal. Bumi kita ni yang saya juga sudah sebut pada kuliah telah lalu. Orang beriman macam tuan-tuan ni bukan sedikit ada. Tetapi yang lawan Allah, yang suka benda pelik-pelik, orang kita ni juga bukanlah sedikit. Kita harap hasil pada inisiatif umat Islam yang sejati, para penguasa kita yang kita kasihi, kalau bolehlah pesta kemungkaran, konsert liar ni janganlah dibiar dan diberi ruang, cukuplah. Sebab itu kita dah terdidik rakyat Malaysia, PKP benda-benda ni kita tak buat. Tapi dah mula balik dah. Nak buat konsert, artis Korea nak datang. Bila datang anak-anak muda join. Sebelum dan selepas tengah majlis, perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Kita bimbang, di keliling kita dah berlaku azab. Takut azab, kali ni giliran Malaysia, di mana tempat kita akan berlindung. Sekarang ni dapat saya sampaikan, kerana masa tak sempat saya ada mesyuarat di Pusat Islam. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah berhadapan insyaAllah sebelum Ramadan Al-Mubarak. Pada ayat yang sudah sampai tentang bab pengembaraan Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mudah-mudahan dengan apa kita sampaikan tadi dapat kita ambil manfaat dan kita dapat jadikan iktibar ke arah benar-benar beriman pada Allah dan bersaluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin.